Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Al-Fadil, ya pengacara Majlis Talaqi Turasi Kitab Matan Ummil Barahin, pengarah program serta ahli jawatan kuasa, penasihat ya program, seluruh para siswa dan siswi, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ya pada hari ini saya akan bahagikan ya pembentangan saya kepada ya 3 bahagian. Bahagian yang pertama kita akan selesaikan bacaan. Bahagian yang kedua insya-Allah saya akan bacakan ya sanad yang saya terima kitab Ummul Barahin ini. Seterusnya saya ijazahkan ya kepada kalian ketika mana saya menyebut ajaztukum, saya ijazahkan kepada kalian, masa itu kalian jawab qabilna ataupun kami terima. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya kita sedekahkan ya tahlil ya kepada ulama-ulama yang berada dalam silsilah tersebut, dan juga kepada ya arwah-arwah yang telah pergi, yang mendahului kita. Ya kerana kita sebut ya pengajian ya tauhid ini berpangkal daripada kalimah syahadah. Kita pelajari secara teori, kemudian kita ikuti secara amali. Ya selepas teori, amalkan la ilaha illallah serta kita gabungkan dengan Muhammad Rasulullah. Ya mudah-mudahan ya kita termasuk di kalangan al-arifin, di kalangan orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kerana mengenal Allah Ta'ala itu adalah pangkal. Ya pangkal bagi induk, ya bagi segala-galanya. Jikalau sekiranya manusia itu jahil ya terhadap Allah, ya maka dia akan jahil terhadap segala-galanya. Maka disitulah pangkal kerosakan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rosaknya muka bumi Allah Ta'ala ialah apabila bumi Allah Ta'ala itu dikendalikan orang yang jahil terhadap Allah, orang yang tidak kenal Allah. Ya bila tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, ya maka akhirnya dia mengenal ciptaan Allah Ta'ala itu berasaskan kepada persepsi dia semata-mata. Ya, bukan berpangkal dia mengenal ciptaan Allah Ta'ala itu dengan mengenal penciptanya. Sebab itu mengaji ilmu akidah ini jangan merasai puas.
mana juga ada pengajian akidah, ada guru-guru yang berautoriti, ya syekh-syekh yang mempunyai sanad, yang berautoriti duduk. Kerana kita duduk di dalam majlis ilmu akidah itu, ia sangat besar, ia pengertiannya, ia sangat besar, ia barakahnya. Kerana disitulah ia pangkal kepada kesejahteraan ia dunia dan kesejahteraan di negeri akhirat kelak. Ya, sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa qatilul ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kalian berjihad, berjuang, berhadapan dengan manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sehingga Allah Ta'ala suruh kita berjuang, berjihad bagi memastikan manusia ini kena kenal Allah dan dia kenal hari kemudian. Bila ada ia pada memori manusia itu Allah, bila ada ia di dalam pegangannya hari kemudian, disinilah pangkal kepada kesejahteraan dunia dan sejahtera akhirat. Manusia melakukan kerosakan di atas muka bumi kerana dalam memorinya tiada Allah, ataupun kerana kalau ada Allah, Allah yang dipahami berasaskan persepsi sahaja. Ia bukan ya Allah yang difahami berasaskan ilmu. Ia bukan Allah yang dipahami secara ilmiah. Allah mesti dipahami secara ilmiah, kemudian diikuti dengan amal. La ilaha illallah, insya-Allah ia sejahtera dunia dan sejahtera negeri akhirat. Baik, sekarang jam ia lebih kurang ia jam 10.30. Saya berusaha untuk selesaikan bacaan. Kita baca aja ni ya. Baca, saya terjemah sedikit, baca terjemah sedikit, dan kita selesaikan insya-Allah dalam masa, saya berusaha 40 minit ke. Ya, kita selesaikan ya pembacaan 40 hingga 45 minit. Kemudian kita ikuti bacaan sanad dan kita bertahlil, dan kita akhiri dengan kita bertahlil. Baik, mudah-mudahan ya majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi ya kepada kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adaman nafa'a fi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah. Kita situ Kalau ya buku saya ni, ia muka surat 7. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah. Kemudian mana wajib ia ke atas mukallaf mengenal pula 7 sifat. Yang dinamakan 7 sifat ini ialah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini ialah mulazimatun lisab'il ula. Dia melazimi, di mana tak terpisah. Ya sifat, ya 7 sifat ma'nawiyah ini sifat yang mulazamah, mana sifat yang tidak terpisah. Lisab'il ula, bagi 7 sifat ya yang telah dijelaskan hari itu. Qudrah, irada, ilmun, hayyun, sama, basar dan kalam. Dia tidak terpisah ya. Wahia 7 sifat tersebut ialah kaunuhu ta'ala qadira. Ini nama sifat haliyah, ya keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa. Bila Allah Ta'ala itu kudrah, mempunyai sifat kudrah. Ya, kudrah ialah sifat subutiyah tau. Kaunuhu Ta'ala qadiran, nama dia sifat haliyah. Kudrah hari itu nama dia sifat subutiyah. Dan kaunuhu Ta'ala qadiran, nama dia sifat haliyah.
Nama ini kan ya, sebab itu disebut sifat ma'nawiyah, ya sifat ahwal. InsyaAllah ya perkara ini buat catatan akan dikupas oleh pensyarah di dalam bilik kelas insya-Allah. Kalau saya kupas, dia akan mengambil masa. Ya, kerana kita nak baca kan. Insya-Allah kita mengambil barakah sanad ya kitab ini insya-Allah. Baik ya. Satu contohlah ya untuk supaya ya nak jelaskan. Pedang dia ada sifat al-qata'u, sifat memotong. Nah, betul tak? Pisau, pedang dia ada sifat al-qata'u, memotong. Masa pisau itu ya kita potong bawang kan, kita guna pisau untuk potong daging, potong bawang. Masa memotong itu kaunuhu qati'an, keadaan dia tu memotong. Ya. Dia memerlukan kepada huraian. Pisau mempunyai sifat potong. Masa memotong itu kaunuhu qati'an, keadaan dia tu memotong. Supaya antara qata'u dengan kaunuhu qati'an itu tidak ada perantara. Ya, kalau saya masuk huraian ni jadi lama ni. Supaya tidak, kerana ada pandangan ya, satu pegangan golongan nama dia Qadiriyah ya, ataupun mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah mengatakan Allah Ta'ala tu berkuasa. Masa saya angkat botol ini kan, Qadariyah kata Allah Ta'ala bagi kuasa mengangkat itu pada saya. Sekarang kan nampak kan? Sekarang kan Allah Ta'ala itu berkuasa. Masa saya angkat ni, Qadariyah kata Allah Ta'ala bagi kuasa mengangkat itu pada saya. Masa itu dah ada perantara. Dah pegangan ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu berkuasa. Masa saya mengangkat ini pun beserta kuasanya Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala bagi saya usaha sahaja, usaha untuk nak mengangkat ini. Sebab itu kan ya, antara kuasa dengan kudrah dengan kaunuhu qadiran tidak ada pengantara yang lain. Itu dia memerlukan huraian yang insya-Allah pensyarah akan huraikan di dalam bilik kelas. Wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basira. Keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak, keadaan Allah Ta'ala itu maha mengetahui, keadaan Allah Ta'ala itu maha hidup, keadaan Allah Ta'ala itu mendengar, keadaan Allah Ta'ala itu melihat, keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata-kata. Jadi sempurna 20. Satu sifat nafsiyah, 5 sifat nafsiyah, 6, 7 sifat ma'ani, 7 dengan 6 13, dan 7 sifat ma'nawiyah, 13 campur 7 20. Maka ini nama dia ialah sifat yang wajib aklan pada akal kita. Ya, wajib pada akal kita Allah Ta'ala bersifat dengan 20 sifat ini. Baik, kita pergi kepada yang mustahil pula. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Dan sebahagian, saya dah hurai hari itu kan, wa mimma itu penting untuk diberikan perhatian. Hari itu wa mimma yajibu, sebahagian daripada sifat yang wajib. Yang ini pula wa mimma yastahilu, sebahagian daripada sifat yang mustahil. Mana nak ceritanya sifat mustahil ni bukan 20 aja, sebahagian dia ni 20. Ya, tidak betul ya, ada yang mengatakan ya, orang mengaji sifat 20 membatasi sifat Allah Ta'ala itu 20 aja.
Sifat mustahil 20 aja. No. Wa mimma, min itu litab'id nama dia. Sebahagian. Ya, sebahagian. Kerana apa? Kerana semua sifat kekurangan perlu kita mustahilkan. Semua ya sifat ya kekurangan adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cuma nak cerita lawan kepada 20 hari itu sahaja. Sebab itu digunakan wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Dan sebahagian daripada sifat yang mustahil. Bila sebut mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tidak tergambar di dalam pemikiran kita wujudnya sifat ini. Sifat ini tak gambaran akal kita tak wujud sifat ini. Yang hari itu ya ialah ma yutasawwaru ataupun ma yasihhu, perkara yang sah, perkara yang diterima oleh akal, ya, wujuduhu, wajib adanya, ketiadaannya. Ya, ma la yasihhu fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketiadaannya. Ya, itu yang sebelum ini wajib. Yang ini yang mustahil. Dan sebahagian daripada sifat yang mustahil pada haknya, pada hak Allah Ta'ala, 20 sifatan, ada 20 sifat. Wahia 20 sifat itu adadul 20, ialah lawan kepada 20 yang pertama yang telah disebutkan sebelum ini. Mana dia? Yang pertama Allah Adam, tiada. Tiada lawan bagi wujud. Wal hudusu baharu, baharu lawan bagi kidam. Watturuwul adam, kedatangan oleh ketiadaan, ya, kedatangan oleh tiada, lawan bagi baqa. Wal mumasalatu lil hawadis, dan serupa dengan perkara yang baharu, lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, serupa dengan baharu ini kerana baharu itu tak terkeluar daripada dua, sama ada dia jirim ataupun arad. Kalau nak hurai benda ini panjang lebar, insya-Allah pensyarah akan huraikan. Ya, baharu ni dia tak akan keluar daripada dua, sama ada dia itu jirim ataupun arad. Baik, bi ayyakuna jirman, ya, dengan bahawasanya ya Allah Ta'ala itu jirim. Apa maksud jirim? Ai itu tafsiriyah, untuk menjelaskan. Ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadram minal faragh, zat Allah Ta'ala itu mengambil ruang kosong. Ya, zat Allah Ta'ala itu mengambil ruang kosong. Kerana jirim dia mengambil ruang kosong. Ya, ya, kerana jirim dia mengambil ruang. Ya, tadi kan atas meja ni kosong, lalu datang jirim, ya ni, dia mengambil ruang. Ya, kalau anak angkat, dia ambil ruang di udara ni. Ya, dia ambil ruang ni. Ya, semua mengambil ruang. Sama ada jirim itu jirim yang latif, jirim yang halus yang tak nampak oleh mata kita, macam angin ni kan, dia mengambil ruang ni, ya, jirim. Ya, ataupun ya jirim itu dapat dilihat oleh indera kita. Au yakuna aradan, ataupun Allah Ta'ala itu arad, sifat. Dia dua saja, benda baru dua saja. Ya, ya, sama ada di jirim ataupun arad, sifat. Sifat ini yakumu bil jirmi, sifat dia berdiri dengan jirim. Ya, sifat dia berdiri pada jirim. Ya, putih yang ya ada pada kan ya penutup botol ni kan. Ya, putih itu ialah sifat. Ya, dia berdiri pada zat penutup ini. Ya, sifat. Au yakuna fi jihatin li jirmi, ataupun dia Allah Ta'ala itu berada pada pihak jirim. Ya, pihak depan, belakang, kiri, kanan. Allah Ta'ala tidak begitu, mustahil. Ya, Allah Ta'ala itu di kiri, di kanan, di depan ataupun di belakang. Ya, sebab itu ini banyak benda ni yang perlu ya kita jelaskan ya dalam bab sebini rupa. Aulahu huwa jiha, ataupun dia itu berada pada pihak tertentu, di atas, di bawah, di kiri, di kanan.
au yataqayyada bimakanin au zamanin, ataupun dia, mana mustahil Allah Ta'ala itu terikat ia dengan tempat ataupun dengan masa. Jangan kata Allah Ta'ala tu duduk atas arasy pula, terikat dengan tempat. No. Itu kan semua ya makna al-mumasalah. Kita nafikan Allah Ta'ala itu ya serupa dengan benda yang baharu ataupun masa. Ya, bila kita tanya Allah Ta'ala sekarang waktu duha ke? Siang ke Allah Ta'ala? Nah, siang, malam, waktu duha, waktu subuh, itu benda baharu. Ya, kerana siang malam, ya, zaman masa itu baharu, Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan ya perkara tersebut. Au yattasifa zatuhul aliyatu bil hawadis, ataupun bersifat zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung itu bil hawadis, ya, bersifat dengan sifat baharu. Apa dia sifat baharu? Makan, minum, tidur, ya semua. Ya, Allah Ta'ala itu perlu dinafikan. Ya perlu dinafikan daripada sifat-sifat baharu ini. Au yattasifa bis-sighari awil kibar, ataupun Allah Ta'ala itu bersifat dengan kecil ataupun besar. Ya, wa iyazabillah, nafikan. Itu semua perkara yang mustahil. Au yattasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami, ataupun dia Allah bersifat, perlu dimustahilkan, perlu dinafikan, bersifat dengan tujuan terhadap af'al, terhadap perbuatan dia. Ya, af'al Allah Ta'ala menurunkan hujan, memberi rezeki, meletakkan hukum hakam, tak ada tujuan. Awil ahkam, ataupun pada hukum-hukum dia, wajib, ya, sunat, ya, makruh. Allah Ta'ala wajibkan salat, Allah Ta'ala wajibkan puasa, ya, Allah Ta'ala sunatkan kita puasa, ya, bulan Muharram ini, ya, bulan Zulhijjah ini. Ya, bulan Zulhijjah ni salah satu daripada bulan haram. Ya, sekarang kita 1 Zulhijjah. Ya, sunat, ya, kita berpuasa sampai 9 Zulhijjah. Ya, kita ambil lah, ya, 1 hari 2 hari kita kena dapatkan juga berpuasa, ya, pada bulan Zulhijjah ini. Baik, itu menjelaskan makna al-mumasalatu lil hawadis. Adam, hudus, turuwul adam. Yang keempat, al-mumasalatu lil hawadis. Baik, yang kelima, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi, dan begitu juga mustahil ya atas Allah Subhanahu wa taala itu bahawa dia tidak berdiri dengan ya zat dia maha mulia, berdiri dengan sendiri. Maksudnya bi ayyakuna sifatan, dengan ya surah masalah dia, ya seperti mana Allah Ta'ala itu sifat, yakumu bimahallin, ya, dia berdiri pada zat yang tertentu. Au yahtaju ila mukhassisin, ataupun dia memerlukan kepada pencipta kepada dia, ya, kepada yang menjadikan dia. Ini mustahil. Itu yang kelima. Ya, lawan ya kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. 5. Yang keenam, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa tidak dia itu esa. Ya, mustahil dia tidak esa. Bi an yakuna murakkaban, ya, dengan mana dia murakkab, ia tersusun, fi zati, pada zat dia. Au yakuna lahu, ataupun ada bagi Allah Ta'ala itu memasil, ada umpama, ada seperti, ya, ada yang seumpama dia, fi zatihi au fi sifatihi, pada zat dia ataupun pada sifat dia. Au yakuna ma'ahu fil wujud, ataupun berserta Allah Ta'ala itu dalam kewujudan ini, muassir, ada yang memberi kesan, fi fi'lin, pada perbuatan, minal af'ali, pada segala af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalan dia, Allah Ta'ala af'ali ar-razzaq, pemberi rezeki. Tiba-tiba kita kata manusia pun boleh juga bagi rezeki. Itu nama dia muassir fi fi'lim minal af'al. Ini kita dah sebut hari itu kam yang 5. Ya, perlu dinafikan kam yang 5. Ya, dalam masalah ini, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. InsyaAllah akan dihuraikan oleh pensyarah di dalam bilik kelas. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Yang keberapa dah?
yang ketujuh. Tadi lawan bagi wujud dan lawan bagi sifat ya salbiyah yang 5. Yang ini lawan bagi sifat ma'ani pula. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu. Ini lawan bagi kudrah, lemah. An mumkini ma, ya daripada perkara mungkin. Wa ijadu syai'in, ini yang kedua, lawan bagi sifat ma'ani, lawan bagi iradah. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu daripada alam itu dalam keadaan terpaksa untuk mengadakannya. Ya, maksudnya ayat adami iradatihi lahu ta'ala, Allah Ta'ala tak berkehendak ya di dalam menjadikannya. Itu tak boleh. Ya, sebab itu semua yang berlaku di alam ini mesti atas iradah Allah Ta'ala. Apa yang kita tengok di alam ni? Ada iman, ada kufur, ada munafik, ada orang fasik, ada lembu, ada babi, lagi apa? Ada anjing. Semuanya jadi dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak terkeluar tu. Ya. Misalan dia selalu dibuat contoh oleh tuan guru. Allah Ta'ala lah berkehendak kepada iman Abu Bakar As-Siddiq, dan Allah Ta'ala juga berkehendak kepada kufurnya Abu Jahal. Itu tidak terkeluar daripada kehendak. Sebab itu kena perlu bezakan antara irada ya dengan reda. Ya, kena bezakan antara irada dengan reda, kena bezakan. Allah Ta'ala berkehendak kepada iman Abu Bakar, Allah Ta'ala itu berkehendak kepada kufurnya Abu Jahal, tapi Allah Ta'ala tidak reda kepada kufur. Allah Ta'ala reda hanya pada iman. Itu kan ya, semua itu memerlukan kepada pendetilan dan penghalusan. InsyaAllah akan dihurai juga oleh pensyarah. Ini semua pensyarah belaka. Itulah yang mampu tak? Ya, kita baca ambil barakah. Kerana memerlukan huraian yang panjang itu. Au ma'azzuhuli awil ghaflati au bitta'lili au bittabai. Ataupun ia wujudnya, ia sesuatu itu ma'azzuhul, seterlupa Allah Ta'ala, ataupun seterlalai Allah Ta'ala, ataupun kerana ta'lil, ya kerana illah. Ini memerlukan huraian ni. Au bittabai, ataupun kerana tabai. Ada beza antara illah dengan tabiat, memerlukan huraian. Ya, tak mampu untuk dihuraikan. Kalau hurai tak habis. Ya, situ aja kita. Baik, itu adalah lawan bagi iradah, lawan sifat ma'ani yang kedua. Baik, lawan bagi sifat ma'ani yang ketiga, lawan bagi ilmu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Demikian itu mustahil atas Allah Subhanahu wa taala itu jahil. Wa ma fi ma'nahu, dan yang termasuk dengan erti jahil. Ya, apa erti jahil? Ya, badaiyah misalan dia, itu semua. Ya, ilmu ada mula, macam kita kan, mula-mula mengaji alif, ba, ta, sa, lepas tu ngeja, dah kenal huruf, lepas tu baru pandai baca Quran, kemudian ngaji bahasa Arab, kemudian baru tahu. Itu ilmu makhluk. Ilmu Allah Ta'ala bukan macam itu. Jangan ingat Allah Ta'ala ni bersifat ilmu. Ilmu Allah Ta'ala rupa kita juga ke katanya. Allah Ta'ala dulu mula-mula dia masuk sekolah rendah kata, nak dapatkan ilmu. Kemudian sekolah menengah, kemudian ambil diploma. Ada ilmu Allah Ta'ala ni ilmu yang bersifat inkishaf. Ini memerlukan kepada huraian semua itu. 3. Yang keempat, lawan yang keempat, wal mautu, mati. Mati ialah lawan bagi hayat. Wassamam, tuli, lawan bagi sama. Wal ama, buta, lawan bagi basar. Wal bakam, kelu, lawan bagi kalam.
Baik, itu ada 7. Wa adadus sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi. Lawan bagi sifat ma'nawiyah tadi ialah lawan bagi sifat ma'ani. 7. Lawan bagi sifat ma'nawiyah jelas. Bila sebut saja ma'ani, fahamlah ma'nawiyah. Maka ada 7. Maka 7, 7, 14 campur 5 campur 1 nafsiyah ada 20. Itu sifat sebahagian. Itu adalah sebahagian daripada sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi dah berapa semua dah? 20 wajib, 20 mustahil, dah 40. Baik, satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Ini kita nak masuk yang harus. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Adapun sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ialah melakukan, berbuat, menjadikan setiap perkara mungkin Allah Ta'ala boleh nak jadikan, aw tarkuhu, ataupun Allah Ta'ala tak nak jadikan pun boleh. Allah Ta'ala tidak terpaksa. Ya, kalau wajib maka Allah Ta'ala terpaksa. Maka bila terpaksa, dia lawan kepada iradah. Harus sahaja. Allah Ta'ala boleh nak jadikan dunia ni, Allah Ta'ala boleh tiadakan, Allah Ta'ala boleh nak adakan kita, dan boleh nak meniadakan kita. Allah Ta'ala boleh bagi dosa, boleh bagi pahala. Semua perkara yang harus, mana yang mungkin, wujud dan adam dia itu ala haddis sawa, adalah harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 campur 1 41. Baik, 41 inilah disebutkan oleh Syekh Ibrahimi kita dalam Kifayatul Awam. 41 inilah termasuk dalam kalimah la ilaha illallah. Ini sebahagian yang termasuk di dalam la ilaha illallah. Itu dia punya sebahagian yang tonggak dia, yang termasuk dalam la ilaha illallah. 41. Baik, seterusnya pergi kepada burhan. Burhan ni apa? Burhan ni bukti akal. Maka di sinilah diberi nama kitab ini. Apa nama kitab ini? Apa nama kitab ini? Ummul Barahin, induk kepada dalil akal. 41 itu kita sabitkan secara akliyah. Selepas Allah Ta'ala perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lepas Allah Ta'ala perintah, akal pun kan membuktikan dia dengan alil akal. Kul hatu burhanakum, datangkan burhan. Sebab itu kan Allah Ta'ala bila tujukan kepada orang yang bukan Islam, orang kafir, diminta burhan, tak minta dalil. Kerana orang kafir tak ada dalil, dia wahyu tak turun pada dia orang. Sebab itu Allah Ta'ala kalau bila tuju kepada orang kafir, kul hatu burhanakum, datangkan burhan, datangkan dalil rasional kalian. Datangkan dalil rasional kalian, in kuntum sadiqin, kalau kalian itu benar. Sebab itu kan sifat 20 ni kan kita boleh berdepan orang kafir. Orang kafir dia tak beriman dengan qala Allah Ta'ala, kita berdepan dia dengan burhan. Burhanani, jamak bagi burhanani, barahin, lalu dinamakanlah ummul barahin. Baik, kita pergi burhan dia, bukti akal. Ini pun baca juga. Bila sebut bila disebutkan bukti akal macam ni, nantikan burhan kepada wujud, sehingga kita buktikan 2 campur 2, akal jawab berapa? 4. Dia macam itu jugalah. Dia ni sifir ni. Dia ni sifir. Nak belajar sifir ini kena mengaji mantik. Kalau mengaji mantik dia ada kul kullala, ain kul ain lasin. Itu kul. Macam mana? 2 campur 2 jadi 4. Ini. Sebab itu kan bila sebut burhan ini,
Apa kaedah yang perlu kita mengaji? Ilmu mantik di sini. Baik, ini nak baca aja. Amma burhanu wujudihi ta'ala, adapun ia bukti akal terhadap wujudnya Allah Ta'ala, fahudusul alam, baharunya alam ini, li'annahu, kerana bahawasanya, lau lam yakun lahu muhdis, jikalau sekiranya tidak ada baginya, bagi Allah itu, jikalau sekiranya tidak ada baginya, bagi alamnya, bagi alam itu muhdis, yang membaharukannya, bal hadasa binafsihi, malah dia baharu dengan sendirinya. Jawab bagi lau, lazima an yakuna ahadul amraini mutasawinaini, nescaya lazimlah, ya nescaya tidak berpisahlah dua perkara yang sama, ya, dengan taulan dia tertarjih tanpa sebab. Apa dua taulan ini? Dia mula-mula macam ni. Mula-mula kan ini kan botol air ni tak ada. Bila dia tak ada, wujud dengan Adam sama saja. Masa dia belum ada, ada dan tiada sama saja. Tiba-tiba dia ada. Ada kan? Bila dia ada, ternafilah tiada kan? Sekarang dia dah ada. Yang asal tak ada. Tak ada kan? Sekarang dia ada. Ya. Amra ini dua perkara tu apa? Ada dan tiada. Sekarang bila dia ada dia ni tanpa sebab, tanpa ada yang mengadakan dia, tanpa ada yang mengadakan dia. Boleh terima tak akal? Botol ni tak ada yang mengadakan dia, tak boleh terima. Jadikan sebab itulah bahawasanya sekarang alam dah ada. Alam ada tak sekarang ni? Sekarang kita duduk di alam ini, maka kan akal yang waras, dia tidak boleh terima adanya alam ini tapi tak ada yang membaharukan, tidak ada yang mengadakannya. Jadi akhirnya akal akan mengatakan alam ini ada yang membaharukan. Dulu saya dah sebut maka datanglah Rasul wahyu yang menyatakan yang membaharukan tu siapa nama dia? Allah. Baik. Wa huwa muhal, itu mustahil pada akal yang waras. Wa dalilu hudusil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithah, dalil ya bagi baharunya alam ini, bahawasanya alam ini lazim, mana tak terpisah. Alam ini dia tak terpisah daripada a'rad, daripada sifat yang baharu. Alam dia tak terpisah daripada sifat baharu. Terpisah ke? Tak. Kita dulu baby, dulu kanak-kanak, sekarang remaja, dia tak terpisah daripada sifat. Dia tidak terpisah daripada sifat. Sifat bergerak dan diam, ada kala bergerak, ada kala diam, tak terpisah. Min harakatin wa sukunin, daripada gerak dan diam, dan wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wa mulazimil hadithi hadisun, sesuatu yang melazimi, sesuatu yang tidak boleh terpisah daripada baharu, maka dia adalah baharu. Maka alam ini baharu, kerana alam ini tidak boleh terpisah daripada benda baharu. Mana daripada a'rad tadi. Wa dalilu hudusil alami, dan a'radi, dan dalil baharunya a'rad itu musyahadatu taghayyuriha, saksi depan dengan mata kepala kita bahawasanya semua a'rad, sifat ini, alam ini, dia berubah-ubah. Min adamin ila wujud, daripada ada kepada tiada, daripada wujud kepada tiada. Dia berubah-ubah. Berubah. Kita dah sebut dah berubah ni dulu dah. Jadi itu dalil dia. Wa amma burhanu wujubil qidam, dan adapun bukti akal bagi wajibnya qidam bagi Allah Ta'ala itu, fali annahu, kerana bahawasanya, lau lam yakun qadiman, jikalau sekiranya Allah Ta'ala itu bukan qadim, bukan qidam, lakana hadisan, nescaya dia baharu, fayaftaqiru ila muhdis, maka dia berhajat kepada yang membaharukannya, fayalzamu dauru awit tasalsul, maka berlakulah daur awit tasalsul,
tasalsul. Daur dan tasalsul ini memerlukan huraian. Ya, memerlukan huraian kerana akal yang waras dia tidak boleh menerima daur dan dia tidak boleh menerima tasalsul. Ya. Wa amma burhanu, buat catatan ya, nanti minta pensyarah hurai ya. Wa amma, kalau ana hurai tak sempat, tak habis kitab. Wa amma burhan wujubil baqa'i lahu ta'ala, dan adapun bukti akal wajibnya baqa, kekal bagi Allah Ta'ala itu, fali annahu, maka kerana bahawasanya halawa sya'na law amkana an yalhiqahu al-adam, jikalau sekiranya ia boleh menghubungi Allah Ta'ala itu oleh Adam, oleh tiada, lantafa anhul kidam, nescaya ternafilah daripada dia kidam. Sebab itu baqa nanti selepas ini ya, baqa ya mukhalafatu alal hawadis, kena hadami dalil kidam. Dalil kidam kena hadam betul-betul. Kalau boleh terima kidam, akhirnya boleh terima baqa, akhirnya boleh terima mukhalafatu ta'ala lil hawadis ya, dan seterusnya. Nescaya ternafi daripada dia kidam, kerana likauni wujudihi, kerana kewujudannya, kewujudan Allah Ta'ala ketika itu ya, indantifa'il ya, qidam itu jaizan ya, masih itu kan kewujudan dia itu harus, la wajibah ya, bukan kewujudan dia itu wajib. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisa ya, baharu tidaklah kewujudan dia itu wal jaiz, perkara yang harus itu, la yakunu wujuduhu, tidaklah kewujudan dia itu illa hadisa, melainkan baharu. Kaifa, bagaimanakah, wa qad sabaqa qariban, telah kita sebutkan sebelum ini, wujudu bi kidamihi ta'ala, wajibnya kidamnya Allah Ta'ala, wa baqa'ih, dan baqa' dia. Wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis, adapun wajibnya, wajib pada akal ya, Allah Ta'ala itu bersalah-salahan ia daripada perkara yang baharu, fali'annahu, kerana bahawasanya, law masala syai'an, jikalau sekiranya Allah Ta'ala itu serupa dengan sesuatu daripada perkara yang baharu, lakana hadisan, nescaya Allah Ta'ala itu baharu, mislaha, seumpamanya seperti benda-benda yang baharu itu. Wadzaka muhalun, dan demikian itu juga mustahil, lima arafta, kerana kamu telah mengetahui, qablu, baru sahaja tadi kamu dah tahu, min wujubi kidamihi ta'ala wa baqaihi, wajibnya kidam Allah Ta'ala dan baqa' dia. Sebab itu dalil kidam wajib diperhalusi sungguh-sungguh ya, dalil kidam dan dalil baqa'. Dalil kidam wajib diperhalusi dengan baik. Wa amma burhan wujubi qiyamihi ta'ala binafsi, dan adapun bukti akal ya, wajibnya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, dengan zat dia yang maha agung, fali annahu ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu, law ihtaja, kalau Allah Ta'ala itu memerlukan, ila mahallin, kepada zat yang lain, lakana sifatan, nescaya masa itu dia sifat ya, kerana yang memerlukan zat ini adalah sifat. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani, sifat dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani, walal ma'nawiyah, dan dia tidak bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa azza ya, Allah Ta'ala kita, Tuhan kita yang maha agung, wajib ittisafuhu, bersifat dia bihima, dengan keduanya, dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Falaisa bisifatin, maka pada ketika itu Allah Ta'ala itu bukan sifat. Walau ihtaja ila mukhassisin, dan jikalau sekiranya Allah Ta'ala memerlukan kepada fa'il, kepada pencipta, kepada yang menjadikannya, lakana hadisan, masih itu Allah Ta'ala itu baharu. Fakaifa, bagaimanakah, wa qad qama al-burhanu, sesungguhnya telah kita dirikan ya bukti, ala wujubi kidamihi ta'ala, atas wajibnya pada akal kidamnya Allah Ta'ala, wa baqaihi, dan baqa'nya Allah Ta'ala. Wa amma burhan, apa? Burhan dah banyak bana burhan jadi barahin. Ini kitab ini Ummul Barahin. Ini burhan.
Ini sangat memerlukan mantik ni ya. Kena ngaji ilmu mantik. Kata Imam Ghazali, wa man laysa lahu bimantiqin fa ilmuhu la yusaqa. Siapa yang tak mengaji mantik, ilmu dia tak dapat dipercayai. Kalau kita nak ilmu kita dipercayai, mantik kena ada. Kena ngaji mantik. Mantik kemah ya. Orang ngaji usul fiqh pun kena ngaji mantik juga ya. Ilmu alat yang sangatnya besar harga dia. Wa amma burhan wujubil wahdaniyati lahu ta'ala, adapun ia dalil, ia bukti akal wajibnya Allah Ta'ala itu esa, fali'annahu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu, lau lam yakun, jikalau sekiranya tidaklah dia Allah wahidan esa, lazima alla yujada syai'um minal alam, nescaya lazimlah. Bila sebut lazim, ini kan ia semua kena mengaji dalalah iltizamiyah ya di dalam ilmu mantik. Dalalah iltizamiyah dia mengajar kita bila sebut lazima itu ya. Benda yang tak boleh tak terpisah. Ya. Contoh dia apa? Contoh makan dengan kenyang, dia terpisah tak? Itu nama dia lazim, benda yang tak terpisah. Makan kenyang. Saya makan Ustaz, tak kenyang. Makan tak kenyang. Itu masalah itu. Ya, dia ya masalah. Ya, adat ya makan kenyang. Ya, makan dengan kenyang dia tidak terpisah. Itu lazima. Faham macam itu? Ya, balik tengok balik. Ya, kemudian mengaji. Ya, kemudian mengaji dalam bilik kuliah. Fali'annahu, kerana bahawasanya Allah, jikalau sekiranya dia Allah tidak esa, lazima, nescaya lazimlah ya, alla yujada, tidak akan didapati syai'un minal alam, sesuatu pun daripada alam semesta ini, liluzumi ajzihi, masa ketika itu dia lemah. Hina izin. Wa amma burhan wujub ittisafihi ta'ala bil qudrah, dan adapun bukti akal wajibnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat. 4 rangkum sekali: kudrat, iradah, ilmu, hayat. Fali'annahu, kerana bahawasanya, lawin tafa syai'un minha, jikalau sekiranya ternapi sesuatu daripadanya, daripada 4 perkara itu, sifat itu, lama wujida syai'un minal hawadis, nescaya tak akan didapati benda baharu ini. Kerana semua ni benda baru ni ada kerana Allah Ta'ala tu kudrah, Allah Ta'ala tu iradah, kerana Allah Ta'ala tu ilmu, kerana Allah Ta'ala tu hayat. Wa amma burhan wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam, adapun burhan, bukti akal wajibnya Allah Ta'ala itu sama, mendengar, dan basar, dan kalam. 3 ini, fal kitab was sunnah, cukup dengan dalil kitabullah, dalil sunnah, wal ijma', cukup dengan dalil ijma'. Kerana apa? Sama basar kalam tak payah dengan akal pun dah boleh dah. Itu kata tuan guru Pak T dahulu. Sebab apa pada sama basar kalam disebut fal kitab was sunnah wal ijma', kitab, sunnah dan ijma'. Kerana sama basar kalam membuktikan dia dengan akal yang spontan. Akal spontan ni kan akal tak payah fikir benar. Akal spontan macam mana? Spontan 1 campur 1, nak fikir ke jawab 2? Kalau nanti dulu Ustaz, bagi saya sehari nak menjawab 1 campur 1. Itu masalah dia tu. Ya. Akal spontan ni ialah nama dia ilmu daruri. Ya, ilmu yang spontan ya, orang boleh terima terus. Sebab itu sama basar kalam ya, cukup kitab, sunnah, wal ijma'. Kalau ada juga nak mengingkarinya, dia mengingkari pemikiran yang spontan. Orang yang mengingkari pemikiran spontan ni bukan orang sioman. Kita nak bercakap dengan orang yang sioman saja.
Wa aidan law lam yattasif biha, dan begitu juga jika sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sama basar kalam itu, lazima an yattasifa bi adadadiha, nescaya dia akan bersifat dengan lawannya. Sama mendengar, lawan dia apa? Tuli. Basar, sama mendengar. Basar melihat, lawan dia buta. Kalam berkata-kata, lawan dia kelu tadi kan ya, bisu dan sebagainya. Tiga-tiga ini naqais, adalah sifat kekurangan. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun, kekurangan adalah mustahil ya atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis burhan pada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini burhan pada sifat yang harus pula. Wa amma burhanu kauni fi'li al-mumkinati aw tarkiha jaizan, adapun bukti ya harusnya adapun bukti akal, keadaan memperbuat yang menjadikan mungkin ataupun mengabaikan, ditinggalkan daripada berbuat, jaizan adalah sesuatu yang harus sahaja bagi Allah Ta'ala, fi haqqihi ta'ala, fali'annahu, kerana bahawasanya law wajaba alaihi ta'ala, jikalau sekiranya wajib atas Allah Ta'ala, minha ya wajib atas Allah Ta'ala melakukan perkara mungkinan ataupun meninggalkannya itu aklan, dari sudut akal, awistahala aklan, ataupun mustahil pada akal, lang qalbal mumkinu wajiban, nescaya bertukarlah perkara mungkin itu menjadi perkara wajib, ataupun dia bertukar perkara mungkin itu menjadi perkara mustahil. Wa dzalika la yu'qal, demikian itu tidak diterima oleh akal. Jadi sifat yang wajib kita dah datangkan burhan, bukti akal, dan sifat yang harus kita dah datangkan bukti akal. Sifat mustahil tak payah bukti, kerana dia mustahil, benda tu tak ada. Sebab itu burhan hanya pada sifat yang wajib dan sifat yang harus. Ini sifat wajib dan sifat yang harus. Kemudian habis kita bagi Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk pada Rasul pula. Sekarang kita masuk pada Rasul pula. Wa ammar rusul, ini kita masuk asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita masuk pada kalimah syahadah yang kedua. Wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalam, adapun para rasul alaihimus salatu wassalam, fayajibu fi haqqihim, wajib pada hak mereka. Mana wajib? Kalau guna fi dengan lam, maksud dia wajib apa? Wajib akal. Wajib pada akal. Rasul itu as-sidqu, benar. Wal amanatu amanah, wat tablighu ma umira bit tablighihi, menyampaikan perkara yang diperintahkan kepada mereka supaya menyampaikan kepada makhluk. Jadi di tiga aja, sidik, amanah, tabligh. Kita mengaji ada berapa? Ada 4 ya. Fatanah tak ada. Fatanah ni nama dia minal lawazim. Lawazim, lazim tadi kan banyak lazim tadi kan, benda yang tak boleh terpisah. Baik, sidik, benar. Amanah, ya tidak khianat, amanah. Tabligh, biasanya orang yang ada 3 sifat ini tak terpisah daripada dia, cerdik. Jadi kan minal lawazim. Jadi sebab itu ulama dia memasukkan fatanah. Imam Sanusi dia tak masukkan. Kerana itu tak payah masuk kata dia. Itu ila minal lawazim. Itu serah pada korang, korang boleh jawab. Sidik, amanah, tabligh. Bila ada 3 ini, mesti seseorang itu fatanah, bijaksana. Baik. Wa yastahilu fi haqqihim, dan mustahil pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam, adadu hadhihi sifat, oleh
yang lawan bagi 3 sifat ini. Mana dia? Al-kizbu, berdusta, wal khiyanatu, khianat bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu. Apa makna khianat? Ialah melakukan sesuatu yang dilarang. Allah Ta'ala haramkan zina, tiba-tiba Rasul berzina, wa'izabillah. Ini misal mustahil, mustahil. Itu dia khianat. Nahya tahrim, dilarang daripadanya larangan haram ataupun larangan makruh. Sebab itu Rasul tak buat kerja haram dan tak buat kerja makruh. Harus, Rasul buat kerja harus. Nanti kita akan sebut ada satu sifat yang harus. Wa kitmanu syai'im mimma umiru, dan menyembunyikan. Ini makna khianat. Makna khianat disembunyi benda yang diperintahkan. Misalnya Syiah kata, ada lagi ayat Al-Quran kata dia yang sembunyi lagi, tak habis lagi turun. Tak boleh. Allah Ta'ala itu, Rasul itu sifat dia amanah. Dia tidak melakukan benda yang haram, itu maksud amanah, tak khianat, dan dia tak sembunyikan apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembunyikan tu lawan bagi yang ketiga tu, lawan bagi tabligh. Menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka supaya menyampaikan kepada makhluk. Baik, itu sifat yang wajib. Jadi 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 8. Jadi ini yang ke-9. Cuma tak sebut fatana tadi kerana dia adalah minal lawazim. Masukkan sekali. Minal lawazim. 4, 8 dah. Kemudian ini yang ke-9. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, dan harus pada hak mereka Rasul alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil basyariyah, apa juga sifat kemanusiaan, perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang maha mulia, maha tinggi. Seperti mana? Kalmarat, seperti sakit. Rasulullah sakit tak? Sakit. Demam, mari juga. Tapi sakit yang tidak mengurangkan kedudukan martabat kerasulan dia. Tak mengurangkan. Itu harus. Rasulullah makan tak? Makan, harus. Wa nahwi, dan seumpamanya. Amma burhanu, ini burhan kepada sifat yang wajib dan sifat yang harus itu. Amma burhan, ini umul barahin. Amma burhan wujubi sidqihim, adapun bukti akal wajibnya benar mereka itu, fali annahum, kerana bahawasanya mereka itu, law lam yasduku, kalau mereka itu tidak benar, la lazimal kidhbu fi khabarihi ta'ala, nescaya lazimlah oleh pendustaan pada berita yang diterima daripada Allah. Nescaya kita kata dalam Quran tu ada benda yang tipu misalnya dia. Kalau Rasul itu tidak benar, oleh kerana mereka benar, maka segala apa yang terkandung dalam Quran adalah benar. Litasdiqi ta'ala, kerana Allah Ta'ala membenarkan dia. Lahum, bagi mereka, bagi Rasul-Rasul itu dengan mukjizat yang diturunkan, berasarkan firman-Nya, sadaqa abdi, telah benarlah hambaku, fi kulli ma yuballighu anni, pada setiap perkara yang dia sampaikan daripadaku. Benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa amma burhan wujubil amanati, dan adapun bukti akal wajibnya amanah bagi mereka itu alaihimus salatu wassalam, kerana bahawasanya mereka itu Rasul, law khanu, kalau mereka khianat ni macam mana? Bi fi'li muharram, dia buat kerja benda haram, au makruh, ataupun benda makruh. Langqalabal muharramu awil makruhu ta'ah, nescaya bertukar hukum haram, hukum makruh menjadi taat pula. Tengok Rasul masuk kelab malam misalnya dia kan, bertukar, dia jadi harus kalau macam itu. Benda tu tak boleh.
Kalau Rasul buat benda haram, buat benda makruh, bertukar. Benda haram, benda makruh itu menjadi taat, ya, fi haqqihim, pada hak mereka. Lianna Allah Ta'ala amarna bil iqtida'i bihim, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya ikut. Kan Rasulullah ni kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala suruh ikut dia. Fi aqwalihim wa af'alihim, pada perkataan mereka, pada perbuatan mereka. Inilah menjadi asas ya kita menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyyah au khuluqiyyah. Wa hadha bi'ainihi, ini dalil, ya, dalil bagi wajibnya amanah ni. Huwa burhan wujubis salis, dalil itu jugalah, ya, wajibnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi apa? At-tabligh. Sebab itu macam tadi kan, sifat baqa, mukhalafatu ta'ala wadis, wahdaniyah dia kan, kena hadami dalil qidam, hadami dengan baik. Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyah, adapun bukti akal, ya, bahawasanya harus, ya, bersifat Rasul itu dengan sifat kemanusiaan. Fa musyahadatu wuqu'iha, kerana saksi jelas terang berlakunya pada Rasul. Terang kan, Rasulullah makan, Rasulullah pergi ke pasar, Rasulullah tidur, itu semua sifat manusia. Ya, semua sifat manusia. Itu semua itu imma li ta'zimi ujurihim, ya, untuk Allah Ta'ala nak kurniakan ganjaran yang besar untuk mereka. Nak ajar macam mana makan yang betul, ganjaran jadi besar. Makan rupa ini, tangan kanan, kata Rasulullah. Tidur macam mana, bagaimana keadaan tidur Rasulullah, ya, itu semua kan Allah Ta'ala nak kurniakan ganjaran yang besar, ya, kepada Rasul. Auli tasyri', ataupun tujuan pensyariatan. Auli tasalli 'anid dunya, agar Rasul ini kan, ya, bersikap menahan diri, bersabar terhadap dunia, ya, supaya kan, ya, dunia ni bukan jadi tempat dia, ya, tempat rebutan, ya, para Rasul. Kerana dia bersifat dengan sifat manusia tu, lalu kan, ya, dia dapat, ya, zuhud dengan dunia, dapat sabar, ya, terhadap dunia. Auli tambih, ataupun untuk mengingatkan li khissati qadriha, kerana hinanya qadar dunia itu indallahi ta'ala. Dunia ni qadar dia sangat hina di sisi Allah Ta'ala. Wa adami ridahu biha, Allah Ta'ala, ya, tidak rida, ya, tidak rida Rasul dia tu kan, ya, berlumba-lumba, ya, mencari dunia sebagaimana orang-orang jahil berlumba cari dunia juga, ya. Allah Ta'ala tidak redha dunia ini menjadi dar jazain, menjadi tempat balasan li anbiya'ihi wa awliyaihi, untuk para nabi dia dan para awliya dia. Sebab itu Rasulullah tidak meninggalkan dinar wala darahim. Rasulullah tidak meninggalkan dinar dan dirham, ya, kerana apa? Dunia ni Allah Ta'ala tak nak jadikan tempat balasan kepada nabi-nabi dia, Nabi Allah dan Aulia Allah. Allah Ta'ala tak nak jadikan dunia ni tempat balasan. Allah Ta'ala nak jadikan tempat balasan Nabi-Nabi dan Aulia dia nanti akhirat, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu yang kekal abadi. Yang dunia ini kejap benar, ya, lepas itu kita mati, ya, kejap saja merasanya, ya, ataupun dia menipu daya kan, ya. Sekarang zaman makan durian kan, durian sedap tak? Sedap, tapi makan banyak-banyak mari darah tinggi. Rupanya durian tu sedap yang menipu daya. Sedap tapi ditipu kita. Baik, ya. Wa yajma', okey, bi'tibari ahwalihim fiha, kerana mengambil kira, ya, keadaan mereka alaihi wassalatu wassalam, ya, di dalam dunia ini. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaid, semua ni akidah ini, semua akidah ni mana dia? 41 pada wajib, mustahil dan harus bagi Allah. 9 wajib, mustahil, harus bagi Rasul. Semua ni ada berapa tadi?
50 ini terhimpun, ya, semua akidah ini kulliha, semua itu terhimpun di dalam perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, terhimpun dalam tu. Maka terhimpun pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izma'na uluhiyah. Ini baru nak hurai makna uluhiyah. Ini yang saya huraikan dalam pertemuan saya yang pertama. Ingat yang ini start daripada sini sampai habis ialah huraian saya pada pertemuan kali pertama. Ni start di sini Izma'na uluhiyah, kerana makna uluhiyah pada la ilaha itu. Ilaha itu uluhiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha itu. Lepas ini kita tahlil. Kita baca la ilaha illallah. Kerana makna uluhiyah itu istighna uli ilah, maha kaya. Makna Allah Ta'ala tidak memerlukan an kulli ma siwa, tidak memerlukan kepada yang lain. Waftiqaru kulli ma adahu ilaih, yang lain memerlukan. Jadi ada istighna'iyah, ada iftiqariyah. Fa ma'na la ilaha illallah, jadi makna la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa, tidak ada ilah yang tidak memerlukan kepada yang lain. Wala muftaqiran, dan tidak ada ilah Tuhan yang lain memerlukan dia. Illallah, melainkan Allah. Allah Ta'ala saja, tak perlu pada yang lain perlukan dia. Boleh? Illallah. Jadikan ini kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah, illallah, illallah. Sabitkan Allah. Illallah, illallah, illallah. Macam tu. Boleh? Ngapai dengan elok tu. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah, illallah. Isbatkan Allah. So itu kita khatib. Selepas mana kita faham dengan burhan tadi, dengan dalil akal, itu dalam bilik kuliah, kita amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah, melainkan Allah Ta'ala. Amma istighna'uhu jalla wa azza, adapun Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada yang lain, fahuwa yujibu, mewajibkan Allah Ta'ala itu wujud. Ini kan dia memasukkan istighna'iyah itu, ada akidah dia dalam istighna'iyah itu. Akidah yang pertama dalam istighna'iyah itu apa dia? Wujud. Wal kidam, akidah yang kedua kidam. Wal baqa wal mukhalafatu lil hawadis wal qiyamu bin nafsi wat tanazzuh. Nampak disebut sini wat tanazzuh, Allah Ta'ala itu maha suci anin naqais, daripada segala kekurangan. Ini menunjukkan bahawasanya segala sifat kekurangan itu perlu kita bersihkan, perlu kita sucikan Allah Ta'ala daripadanya. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk di dalam istighna'iyah ni lagi wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari, wajib sama', wajib basar, wajib kalam. Idh law lam tajib lahu hadhihi sifatu, jikalau sekiranya tidak wajib sebuah sifat ini, lakana muhtajan ila muhdis, nescaya Allah Ta'ala itu memerlukan kepada muhdis, awil mahal, atau kepada zat, au man yadfa'u anhu naqais, ataupun kepada seseorang yang menolak segala kekurangan daripadanya. Wa yu'khadhu minhu, dan termasuk lagi dalam istighna'iyah, termasuk dalam istighna'iyah lagi. Ini saya ada buat nota ni nota tu ada dalam kereta. Nanti seorang jawatan kuasa start daripada izma'nal uluhiyah tadi tu. Saya ada nota. Nanti kan seorang jumpa nak bagi nota itu, kau yang photostat lah banyak-banyak dan bagi kepada semua. Di sini bahagian akhir ni saya ada nota ni untuk kelompokkan. Istighna'iyah ada kelompok akidah, iftiqariyah ada kelompok akidah di situ. Baru kan la ilaha illallah kita itu kan benar insya-Allah. Kerana jikalau sekiranya tidak wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat-sifat ini yang disebut
Oh, minta maaf situ ke kita? Oh, bawah tu ya. Wa yu'khadhu minhu, termasuk juga dalam istighna'iyah ni juga tanazzuhuhu ta'ala, maha suci Allah Ta'ala itu anil aghrad, ia daripada gharad, tujuan, fi af'alihi, pada semua af'al dia, wa ahkami, pada semua hukum hakam dia. Wa illa, jika sekiranya tidak, ya, kalau Allah Ta'ala itu tidak tanazzuh ia daripada aghrad ini, lazim iftiqaruhu, nescaya Allah Ta'ala memerlukan ila ma yuhassilu gharaduhu, ia kepada sesuatu yang dapat menghasilkan tujuan dia. Kaifa, bagaimana perkara ini boleh berlaku sedangkan Allah Azza wa Jalla itu ghani, Tuhan yang tidak memerlukan, ghani an kulli ma siwa, Tuhan yang tidak memerlukan kepada yang lainnya. Wa yu'khadhu minhu, termasuk dalam istighna'iyah lagi, ya, termasuk dalam istighna'iyah lagi, annahu la yajibu alaihi ta'ala, tidak wajib atas Allah Ta'ala itu fi'lu syai'in minal mumkinat, tak wajib ia atas Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu perkara yang mungkin, wala tarkuhu, dan tidak wajib juga dia, ya, mengabaikan, ya, meninggalkan, ya, daripada menjadikannya. Idlau wajibah, jikalau sekiranya wajib ke atas Allah Ta'ala itu sesuatu daripadanya aklan, ya, wajib pada akal, kathawabi, seperti pahala. Pahala ni harus dia pada Allah Ta'ala. Kita semayang, harus ke wajib Allah Ta'ala bagi pahala? Harus sahaja, bukan wajib. Kalau wajib terpaksa lah Allah Ta'ala bagi, dah, harusnya. Harus. Allah Ta'ala tak ada siapa yang nak memaksa dia. Seperti bagi pahala, sebagai contoh, kalaulah wajib, Allah pada akal mengatakan Allah Ta'ala tu bagi pahala tu wajib, lakana jalla wa azza, nescaya Allah Ta'ala jalla wa azza muftaqiran, memerlukan ila dhalika syai', dia memerlukan benda-benda tu wajib, ya. Sedangkan tidak, liyatakammala bihi gharaduh, supaya menyempurnakan tujuan dia. Idz la yajibu fi haqqihi ta'ala, kerana tidak wajib pada hak Allah Ta'ala itu illa ma huwa kamalullah, melainkan perkara kesempurnaan saja. Benda sempurna aja yang wajib bagi Allah Ta'ala. Benda ada kekurangan, perlu dimustahilkan, perlu dinafikan. Kaifa, bagaimana perkara ini boleh berlaku sedangkan Allah Ta'ala itu Tuhan ghani, mana istighna, ya, maha kaya, tidak memerlukan an kulli ma siwa, ya, daripada yang lainnya. Habis istighna'iyah. Jadi apa yang masuk dalam istighna'iyah ini, nak buat kesimpulan. Termasuk dalam istighna'iyah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu bin nafsi, tanazzuh anin naqais. 6. Lagi mana masuk? Sama, basar, kalam. 9. Lagi mana yang masuk? Tanazzuhu anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. 10. Dan yang ke-11, la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Jadi kan termasuk dalam istighna'iyah tadi kan, la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa, Allah Ta'ala itu tak perlu kepada yang lain. Termasuk dalam istighna'iyah ini 11 aqaid, ada 11 aqaid. Itu saya ada ringkaskan di dalam nota tu, ya. Ambil ya selepas daripada ini, ya. Ya, lupa tadi nak bawa. Itu termasuk dalam istighna'iyah, istighna, ghani. Termasuk dalam ghani. Allah Ta'ala itu maha kaya, tak perlu pada yang lain. Baik. Wa amma iftiqaru, ini iftiqariyah pula. Iftiqariyah. Wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza. Adapun, ya, yang lain daripada Allah Ta'ala memerlukan dia, ya, selain daripada Allah Ta'ala itu memerlukan dia, fahuwa yujibu lahu ta'ala, mewajibkan Allah Ta'ala itu hayat, umumul qudrah, wal iradah, wal ilmu. Idza law intafa syai'un minha, jikalau sekiranya 4 sifat ini ternafi daripada Allah, nescaya tidak akan mungkin wujudnya sesuatu daripada perkara yang baharu ini. Maka masa itu, ya, sesuatu daripada baharu itu tidak memerlukan dia. Kaifa, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Wa huwa alladhi, sedangkan Allah Ta'ala itu yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa, yang lain memerlukan dia.
wa yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, termasuk dalam iftiqariyah. Tadi 4 kan? Hayat, umumul qudrah, iradah dan ilmu. Baik, ini yang kelima, termasuk di dalam iftiqariyah. Wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah, ya, sifat wahdaniyah. Idlau kana ma'ahu, jikalau sekiranya berserta Allah Ta'ala itu ada yang kedua, sanin, ada yang kedua pada ketuhanan dia, lamaftaqara ilaihi syai', nescaya ya sesuatu tidak memerlukan dia, kerana lazim pada ketika itu lemah kedua-duanya. Kalau ada di syarikat, ada sekutu, lemah. Ya, kerana ini asas dia firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kaifa, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa. Sedangkan selain daripada Allah Ta'ala memerlukan Allah Ta'ala. Tak boleh berlaku perkara ini. Yang kelima, yang keenam, termasuk dalam iftiqariyah lagi, wa yu'khadhu minhu aidan, ya, dan difahami juga ya daripada iftiqar ini, hudusul alam bi asri, semua alam baharu belaka, semua alam baharu belaka. Ini kan sebenarnya kan nak menolak pegangan ahli falsafah. Ahli falsafah mengatakan ya alam ini qadim, besertanya qadimnya Allah Ta'ala. Ini kan, ini asas ia penolakan ia terhadap ia teori falsafah. Ia teori falsafah yang mengatakan alam ini qadim, ia berserta qadimnya Allah Ta'ala. No, tak ada. Semua alam ini baharu bi asrih, keseluruhan dia. Tak ada yang qadim, ya, tidak ada yang kidam. Kerana apa? Jikalau sekiranya ada sesuatu daripada alam ini yang qadim, lakana dzalika syai', nescaya yang qadim itu tidak memerlukan Allah Ta'ala, mustaghniyan anhu Ta'ala. Saya tak perlu Allah Ta'ala. Kaifa, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Wa huwa alladhi yajibu, kerana Allah Ta'ala itu Tuhan yang wajib, yang lain daripadanya memerlukannya. Wa yu'khadhu, dan termasuk lagi dalam iftiqariyah ini, termasuk lagi apa dia? La ta'sira li syai'in minal kainat. Semua kainat, ya, semua makhluk ini tak memberi bekah. Ni, air menghilangkan dahaga ke ataupun sebab menghilangkan dahaga? Sebab saja. Air tak boleh hilangkan dahaga. Dia tak boleh beri bekah. Pisau memotong ke ataupun sebab memotong? Sebab sahaja. Jadi dia tidak memberi bekas. Tak memberi bekas. Fi asarima, apa bentuk bekas pun dia tak memberi bekas. Wa illa, jika sekiranya tidak, seandainya ada di alam ini boleh memberi bekas. Ayah menghilangkan dahaga misalnya, dia beri bekas dengan sendiri dia. Tapi cakap secara adat tak apalah. Ya, secara adat dia air menghilangkan dahaga. Secara adat dia api membakar. Secara adatnya pisau dia memotong. Ya, jikalau sekiranya ada yang makhluk kainat ini yang memberi bekas, ya, kalau berlaku masih itu, yastaghna dzalikal asar an maulana, nescaya air ini tak memerlukan Allah Ta'ala lah. Dia tak memerlukan kuasa Allah Ta'ala dah. Pasti dia sendiri boleh menghilangkan dahaga. No, ya, tidak sama sekali. Ya, air sebagai sebab saja, sebab beradat sahaja. Dia tidak boleh ya menghilangkan dahaga. Boleh jadi minum tak hilang dahaga. Ya, boleh tak? Boleh berlaku. Allah Ta'ala angkat adat air. Ya, kita bakar, ya, kita tanak nasi, kan, masak nasi, ya, masak nasi tak masak, boleh tak? Boleh berlaku kalau Allah Ta'ala nak angkat adat api. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala angkat adat api. Lalu kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, lalu kan ya api dia jadi sejuk pula, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diangkat adat dia. Baik. Kerana apa? Kerana kalau begitu ada sesuatu yang berlepas daripada Allah Ta'ala. Dia mesti, semua mesti iftikar.
memerlukan Allah Ta'ala. Manusia, ya, binatang, ya, air, api, ya, pisau dan sebagainya, iftikhar, ya, tidak terlepas daripada memerlukan Allah Ta'ala. Wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa, ya, kerana Allah Ta'ala itu, ya, Tuhan yang memerlukan oleh yang lain daripadanya kepadanya. Wa ala kulli hal, pada semua keadaan, hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'siru bi tab'i. Ini jikalau sekiranya kamu mentakdirkan sesuatu daripada kainan itu memberi bekas secara nature dia. Ini pahaman nature ni kan ya. Secara nature dia, air, mana soalannya kan ya, air ni tak ada yang berkuasa untuk soalan di belakang air ni tak ada sesuatu. Tak ada suatu kuasa. Di sini i'tiqad kita. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Di belakang air ini ada Allah. Allah lah yang menghilangkan dahaganya, ya, kepada kita. Lalu kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. So itu wajib bismillah. Baca bismillah. Ya, ingat Allah Ta'ala. Kita iftikhar. Ya, kerana kita iftikhar terhadap Allah Ta'ala. Wa amma in qaddartahu mu'assiran biquwwatin. Ini kan pegangan qadariyah ni ya. Ini kan ya musannif nak bagi tahu pegangan qadariyah. Buat nota sikit ya. Kemudian ya masuk pustakaan, buat kajian, ya, buat kertas kerja. Wa amma in qaddartahu mu'assiran biquwwatin. Dan adapun jikalau sekiranya kamu takdirkan, ya, sesuatu daripada kainat itu memberi bekas, biquwwah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada dia. Misalnya kita beriktikad air Allah Ta'ala bagi di kekuatan menghilangkan dahaga. Air Allah Ta'ala bagi di kekuatan menghilangkan dahaga. Itu lalu kita minum, hilang dahaga. Sebab apa hilang dahaga? Sebab air. Kenapa? Air dah Allah Ta'ala bagi kekuatan. Masa minum tu kan terpisah daripada Allah Ta'ala. Kita dengan air je tinggal. Itu bahaya. Ini i'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah, ya. Ya, dia kata Allah Ta'ala bagi kekuatan, ya, pada air ini untuk menghilangkan dahaga. No, Allah Ta'ala tu secara direct menghilangkan dahaga ketika mana kita minum air. Itu direct, secara langsung. Sebab itu kaunuhu qadiran. Allah Ta'ala itu sifat kudrah, dan Allah Ta'ala itu bersifat kaunuhu qadiran. Direct, langsung, ya, secara langsung. Bukan pula kan dia pas pula, ya, nak hilangkan dahaga dia pas pada air, ya. Untuk nak memotong dia pas kepada pisau. Dah Allah Ta'ala secara langsung, ya, memotong. Allah Ta'ala secara langsung, ya, mengenyangkan, ya, menghilangkan dahaga, membakar secara langsung. Semua tak boleh terpisah. Semua iftikhar, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yaz'amuhu katsiran minal jahalah, sebagaimana disangka oleh puak-puak jahil. Ini dia nak bagi isyarat kepada qadariyah. Ini puak-puak jahil. Fazalika muhalun, demikian itu juga mustahil. Li'annahu yasiru, kerana bahawasanya pada ketika itu jadilah, ya, Allah Azza wa Jalla itu memerlukan kepada mengadakan sebahagian perbuatan dia ila wasitah, kepada perantara. Masa itu nak menghilangkan dahaga, pengantara dia air. Nak memotong, pengantara dia pisau. Tak ada wasitah, direct, ya, secara langsung, ya. Wa dzalika batil, kerana demikian itu batil. Lima arafta min wujub istighnaihi jalla wa azza, kerana kamu telah mengetahui wajibnya Allah Ta'ala itu istighna, tidak memerlukan kepada yang lain, ya. Baik, selesai. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah. Sekarang telah terang bagi kalian kandungan la ilaha illallah li aqsami salasa, pada 3 bahagian dia. Mana dia? Wajib, mustahil, harus. Yang wajib ke atas mukallaf mengetahuinya.
pada hak Allah Ta'ala, sama ada yang wajib bagi hak Allah Ta'ala, yang mustahil bagi hak Allah Ta'ala, dan yang harus bagi hak Allah Ta'ala. Baik, sekarang wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah, adapun perkataan kita Muhammad Rasulullah ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuklah dalam Muhammadur Rasulullah itu beriman bisairil anbiya, dengan semua para anbiya, wal malaika, beriman dengan malaikat, wal kutubis samawiyah, kitab yang dia diturunkan daripada langit, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Sebab itu kan ya, beriman kepada Muhammad membawa kita wajib beriman kepada perkara sam'iyat yang didengari. Inilah malaikat, hari kemudian, syurga, neraka, semua, yaumul hisab, ya, alam barzah, apa semua yang diceritakan oleh Rasulullah. Sebab itu pembahagian ilmu tauhid 3: uluhiyah, nubuwah. Lepas itu ada satu lagi ni minal lawazim, nama dia. Asasnya 2 juga tadi. Asasnya 2: Allah, Rasul. Minal lawazim, perkara yang lazim beriman kepada Rasul, tambah satu lagi sama'iyat, benda yang didengar daripada Rasul. Apa yang Rasul cerita? Ya, perkara-perkara yang mengenai kepercayaan wajib kita kena terima. Li'annahu alaihi salatu wassalam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa, dia datang bitasdiqi jami'i dzalika kullih, yang membenarkan semua itu, dan wa yu'khadhu minhu, dan difahami daripadanya wajib ia benarnya Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mustahil dusta atas mereka itu. Wa illa, dan jikalau sekiranya lam yakunu, tidaklah Rasul itu Rasul yang amanah, limaulana alimi bil khafiyat. Ini kita dah baca ya, saya baca jalan ni ya. Jalla wa azza, ya, ini dia macam pengulangan. Wastihalatu fi'lil manhiyat, mustahil dimelakukan benda yang dilarang, kulliha, keseluruhannya. Li'annahum ursilu liyu'allimun nas, kerana mereka diutuskan supaya mengajar manusia, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan perkataan dan perbuatan mereka, wa sukutihim, dan diam mereka. Ini takrir. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha, maka lazim, mesti ya, bahawasanya pada keseluruhan itu mukhalafatun li amri maulana, bersalahan ia dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqi, yang Allah Ta'ala telah pilih Rasul tadi untuk seluruh makhluk dia. Wa amanahum ala sirri wahyi, Allah Ta'ala telah amanahkan dia untuk memegang rahsia wahyu dia. Wa yu'khadu, dan difahami juga pada Muhammad Rasulullah itu harus ya a'radil basyariyah, harusnya sifat kemanusiaan ke atas mereka itu. Itulah idzaka la yaqdahu fi risalihim, kerana benda itu tidaklah satu benda yang dapat mencederakan ya kerasulan mereka dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Balazaka, malah demikian itu menambahkan akan kedudukan mereka itu. Habis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang faqad bana laka tadammunu kalimatay syahadah, sekarang telah jelas bagi kalian kandungan 2 kalimah syahadah, ma'aqillati hurufiha, sekalipun huruf dia sedikit je kan, tapi huraian dia panjang. Dia memerlu ngaji betul-betul. Li jami'i ma yajibu 'alal mukallaf, bagi semua perkara yang wajib atas mukallaf, ma'rifatuhu, mengenalnya, min aqaidil iman, daripada simpulan-simpulan iman, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam, dan pada hak rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wala'allaha, barangkali kalimah syahadah itu likhtisariha, ringkas, pendek, sedikit hurufnya, ma'ashtimaliha, tetapi dia mencakupi ala ma dzakarnahu, atas huraian yang telah disebutkan hari itu. Ja'alaha syar'u, syarak telah menjadikan dia tarjumah, sebagai dia terjemah, untuk kita terjemahkan ala ma fi qalbi. Kena terjemahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terjemahkan
Itulah dia makna Islam, ia keseluruhan dia. Walam yuqbal, tidak diterima, min ahadin, daripada seseorang, al-imanu, akan iman dia, illa biha, melainkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fa'ala al-aqil, maka wajib atas orang yang berakal, yang rasional, an yukthira min zikriha. Ini bahagian kedua, kena banyak zikir. Lepas mengaji, faham secara teori, kena zikirkan pula la ilaha illallah. Lepas ini kita zikir mustahdiran, dalam keadaan kita hadirkan, limahtawat, ya, kandungan, ya, yang berada dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatta tamtazija, sehinggalah kalimah syahadah ini dia bercampur, dia tamtazij, mazaj, dia sebati makna dia, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bilahmi, dengan daging dia, wadami, dengan darah dia, jadi darah daging. Fa innahu yura, insyaallah, ya, kita akan dapat lihat minal asrar, rahsia-rahsia, wal ajaib, dan keajaiban, insyaallah taala, ma la yadkhulu tahta hasrin, yang tak dapat terhingga, tak dapat dihitung. Hanya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kurniakan, ya rahsia dan keajaiban itu, kita pulang kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha pemberi. Wabillahi taufiq, ya, kepada Allah Ta'ala lah pemberi taufik. La rabba ghairuh, tiada Tuhan yang melainkan dia. Wala ma'buda siwah, ya, tidak ada Tuhan yang layak diberikan sembahan melainkan dia. Nas'alu subhanahu wa ta'ala, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, an yaj'alana, bahawa Allah Ta'ala jadikan kita, wa ahibbatana, dan kekasih kita, indal mauti, ketika mana mati nanti, natiqina bi kalimati syahadah, dapat bertutur dengan kedua kalimah syahadah, alimina biha, dalam keadaan alim, mana mengetahui makna kalimah syahadah itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun, wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat. Ya, sekarang saya bacakan, ya sanad yang kami terima. Di akhir saya akan sebut, saya ijazahkan, ya, dan kalian jawab kami terima. Baik, sekarang saya baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban tahiran kathiran mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ihtada bihadihi wa salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ijazah ammah Aqidah al-Musamma Ummul Barahin. Kami ijazahkan, ya, kitab Al-Aqidah Al-Musamma Ummul Barahin, sebagaimana kami telah menerima secara talaqi dan musyafahah daripada guru-guru kami yang mulia, Syekh Muhammad Muwaffaq Ibnu Ali Al-Murabi' hafizahullahu ta'ala, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala, Al-Ustaz Syekh Abdul Quddus bin Katis hafizahullahu ta'ala, dan Al-Ustaz Syekh Muhammad Nasir bin Yusuf hafizahullahu ta'ala. Kami juga telah menerima ijazah amma dan khassah daripada guru kami yang dikasihi Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Sa'ad Jawish Al-Misri Al-Hasani hafizahullahu ta'ala, yang beliau terima sanad kitab Al-Aqidah Al-Musamma Ummul Barahin ini dengan sanad yang bersambung daripada Al-Imam Al-Allamah Syekhul Hijaz Al-Musnid Al-Fadil Abul Fadli Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki rahimahullahu ta'ala seperti berikut. Beliau berkata, arwihi anil Kiyahi Mansur bin Abdul Hamid Al-Falaki Al-Jarkartawi an abihi Al-Kiyahi Abdul Hamid ibni Muhammad Damiri ibni Habib Al-Jakartawi
an Zainuddin ibni Badawi as-Sambawi anil Muammar al-Kiyahi Nawawi ibni Umar al-Bantani anil Muammar Abdus Samad ibni Abdurrahman al-Falimbani anil Muammar Aqib ibni Hasanuddin al-Falimbani summa al-Madani an abihi Hasanuddin ibni Ja'far al-Falimbani an Aid ibni Ali an-Narmasi an Abdullah ibni Salim al-Basri an Muhammad ibni Ali al-Maktabi an Shihab Ahmad bin Muhammad al-Maqarri at-Talimsani an ammihi Abi Osman Sa'id ibni Ahmad al-Maqarri at-Talimsani an Abi Abdullah Muhammad bin Jalal at-Talimsani an Sa'id al-Kafif al-Manawi at-Talimsani anil muallif Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kepada Allah Ta'ala kami mohon taufik dan hidayah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyil huda wa safwatil khalqi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajaztukum, kami ijazahkan kepada kalian. Ya, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala ya berkati ya dengan ya rantaian sanad tersebut, dan kita sedekahkan ya tahlil ringkas ya kepada ya sanad-sanad al-mubarak yang diberkati. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ya di dalam ya keberkatan keilmuan beliau, keilmuan mereka, sekalipun ya bukan ya kita di kalangan ahlinya. Ya, mudah-mudahan ya kita berada di dalam ya silsilah mereka. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي مقصود حي عظيم.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة هدية منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أصحابه والتابعين وتابعهم لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ثم إلى أرواح مشايخنا نخص خصوصا إلى مشايخنا في هذه السلسلة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحد إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا. ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.